Belajar semakin mudah. Semakin mudah belajar. Google ada, YouTube ada. Belajar semakin mudah. Guru semakin tidak dihargai. Kondem sanun. Baru belajar sikit, orang ni bangang. Orang ni tak betul. Orang ni tak betul. Orang ni salah. Buat perbandingan. Orang ni tak betul. Tahlil semua neraka. Uish. Kan? Berguru dengan siapa? Berialah berhujah. Tang kitab tu pun ambil kat Google. Kitab ni, menurut kitab ni. Ramai orang macam tu. Saya tak pandai dah. Kan? Saya tak pandai. Kan? Jadi ramai orang macam tu. Berguru sebab apa? Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Orang dulu-dulu nak berguru, ajar ngaji, jumpa imam. Assalamualaikum Tuan Imam, saya ada hajat mana ni? Pahala tu. Minta tolong ajar anak saya mengaji Tuan Imam. Saya bukan apa, dah ramai anak murid saya. Takut tak terajar ke? Tolonglah Imam. Seorang oleh anak saya. Hajat betul ni. Bosalah keinginan hati dia ni. Yalah, kalau dah berhajat tu, terapit kat senang abang tu. Nak kata tak pun payah juga. Tak apalah, setimur lah. Ni A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara Yang Muhammad Dr. Haji Don selaku Yang Muhammad kawasan, tuan penyelaras tun, tuan-tuan pengurusi surau kan, masjid, pengurusi masjid, tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa ulu balam penggerak masjid, tuan-tuan pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan muslim, malam ni tajuknya kalau tengok poster tu tentang diambang kemerdekaan, tentang kemerdekaan. Apakah yang kita faham tentang kemerdekaan? Merdeka ni bebas daripada belenggu, bebas daripada terbelenggu dan bebas daripada sebarang bentuk penjajahan, malah mampu untuk menggerakkan sesuatu, berbuat sesuatu menurut acuan sendiri tanpa dikekang oleh unsur-unsur luar. Jadi cumanya bila kita sebut tentang merdeka, bebas, tidaklah maknanya dalam Islam ini memberikan kebebasan dengan sewenang-wenangnya, tetapi kebebasan itu sudah tentunya ada batasan dan adanya ruang lingkup yang diizinkan. Sebab itulah Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maknanya penjara tu macam mana? Penjara tu adalah ruang dia, adalah kawasan space dia, dinding setakat tu je, depan belakang setakat itu, toilet pun dekat situ je kan, kalau penjara lah. Malahan kalau pergi pada blok penjara lama, jamban pun tak ada, buang air dalam baldi je kan, dengan 2 liter air cebok sendiri, bayangkan kan? Kemudian 2 jam sekali pegawai penjara akan bersihkan, tukarkan baldi itu dengan baldi air kan? Dan makan tak boleh makan sesuka hati, apa yang dihidang makanlah, tak mahu dah. Tuan hari ni nak nasi ayam ni, kalau boleh nak kapak, cubalah baik kat penjara
Tak pernah pijak kan pegawai. Tak dapat lah kan. Tak dapat. Ada kekangan dia. Ada peraturan hidup kita pun macam tu. Tu sebabnya Buya Hamka kata, hidup kalau sekadar hidup, maka babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maka kena bezakanlah diri kita dengan babi hutan dan kora tu. Kalau tak, apalah beza. Sebab kora tak ada peraturan, babi tu pun tak ada peraturan. Pun nak dilunggah kan. Tapi kita ada peraturan. Penjara bagi orang mukmin, kenapa tu? Sebab disebut kebebasan yang sebenar kepada seorang mukmin adalah sungguh kan. Kebebasan sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. Sebab kat dunia ni semua peraturan, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Memang susah. Kalau ikut orang semua nak makan. Semua nak makan. Benda yang paling sedap, daging paling sedap makan apa menurut kajian? Daging paling sedap nombor satu apa? Daging orang. Nombor satu daging orang. Nombor dua daging bab satu. Nombor tiga baru daging-daging lain. Masalahnya nombor satu dengan nombor dua tu haram untuk kita makan. Daging manusia paling sedap tu sebab ada puak-puak dekat Amazon, hutan Amazon tu, yang ada puak cannibal tu, dia makan manusia. Lambut, iya kan. Janganlah suami tengah tidur, kita siang lah sikit macam tu kan. Daging lebih cuba susah sedap kan. Daging manusia paling sedap, tapi kita ada peraturan. Minuman yang paling sedap dah tentulah kek kelab malam tu. Agak tak nak hasut tu. Tapi dah macam tu, mana dia punya gila minum air tu, tentu sedap betul kan. Jadi mana kata, tapi masalahnya yang sedap itu tak semua kita boleh minum, tak semua kita boleh makan, cakap tak semua kita boleh cakap. Maknanya hidup kita ni ada peraturan. Kalau kita bincang kemerdekaan yang sebenar-benarnya, kemerdekaan kita sudah tentulah berjaya di dunia dan di akhirat. Ada orang cakap kaya waktu mereka, ya, ada orang kaya tak, ya tuan-tuan jiwa kau kaya bahagia tak, bahagia tu macam mana? Kau kata rumah besar, kereta besar, pangkat besar, bahagia kan? Tanya YB lah kan, mana orang YB kan, pangkat besar, mana banyak nak fikir. Iya betul, lagi tinggi pangkat lagi banyak lah kau nak fikir kan. Pengurusi masjid mana fikir. Daripada tengah hari bincang, jadi tak kan? Sampai dekat maghrib dah sampai banyak. Tu sebabnya habis tu merdeka ni apa? Merdeka ni kebebasan, bebas pada belenggu, boleh buat keputusan, boleh buat tindakan ikut kita sendiri tanpa diganggu oleh anasi-anasi luar. Kalau dulu memerdekakan itu mungkin juga kepada seorang hamba kan, memerdekakan seorang hamba abdi, dimerdekakan sebagaimana Abdul Wahab membebaskan Abdul Wahab dan Abdul Wahid daripada cengkaman Husin Lempoyak. Saudagar unta leher panjang, macam tu lah kan. Betul tak kan? Jadi makna kata memerdekakan ini luas, tetapi kita dalam Islam memahami bahawa merdeka itu tidaklah secara mutlak. Di dunia kita takkan capai kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Malahan kita sebagai seorang lelaki, sebagai ketua keluarga, tak akan rasa tenang selagi mana kita tidak menghembuskan nafas terakhir dengan mengetahui anak-anak keluarga kita, isteri kita semua lebih daripada gangguan azab api neraka. Bukan anak kan? Malam ni boleh kira dengan jari, suami yang datang masjid boleh bawa isteri dan anak-anak dia sekali datang masjid hari ni. Boleh kira. Ajak isteri, pergilah tak nak, panik dah. Macam tu cakap dengan lelaki. Ada. Macam mana mereka kan? Keputusan pun tak boleh buat. Malam ni abah nak semua anak-anak abah pergi masjid dengar ceramah. Pek dah macam. Macam mana? Kan?
Itu sebab dia kata iman tak dapat diwarisi kan. Itu sebab kan. Tapi macam mana gaya ni kan, kemerdekaan yang nak kita capai, kemerdekaan yang nak kita nilaikan. Sebab semakin lama dunia semakin polik, dunia semakin polik dan semakin tak tenteram. Rumah semakin besar, keluarga semakin kurang. Baik rumah besar-besar, bukan orang makin ramai, orang makin tak ada, beria bergaduh tau. Baik rumah, baik bilik anak seorang satu anak bukan duduk rumah, nak tidak ada rumah tu. Nak beli rumah sendiri, nak duduk luar. Rumah semakin besar, ahli keluarga semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, akal sihat semakin rendah. Pangkat tinggi kan, dua jawatan disebut pula ke Sultan Johor tu, macam sangka boruk betul. Akal fikiran semakin singkat. Ramai hari ni kan, tak cerdik. Kan Nabi kata salah satu tanda akhir zaman memberikan urusan umum kepada mereka yang bodoh. Memberikan urusan umum untuk orang yang tak pandai. Contoh bagi benahari orang yang tak pandai KKO macam mana? Parah kan contoh kan. Ketua kampung bagi orang yang tak campur orang, gila lah. Contoh, benda tu bukan kat sini lah, tempat lain, kat Afrika, kat Malaysia tak ada macam tu. Pernah satu ketika dulu ada satu topik ketua kampung yang dilantik tu, yang jenis lapor diri kat balai 12 jam sekali. Apa dah tak ada orang? Tu tanda-tanda akhir zaman. Kita golak-golak tapi tanda akhir zaman. Perubatan semakin canggih, kesihatan semakin buruk. Betul tak? Perubatan semakin canggih, kesihatan semakin buruk. Ompek hari lepih, penyakit sesama tomato. Apa macam tu bona nama penyakit? Dah habis dah nama. Dulu cikukunya, denggi, Aedes, penyakit nyamuk Aedes dengan denggi, wabak kan, kita COVID-19. Orang sini tak faham dah COVID-19, COVID-19. Faham tak faham dah. Orang PD mana cakap Melayu tu. Perubatan semakin canggih, kesihatan pula semakin tahu. Menjelajah, melancung satu dunia, jiran sebelah rumah tak kena. Ke Taman Intan macam mana? Duduk dalam Taman Intan, sama lah. Ya ke? Awak nombor apa? 23. Saya 24. Sebelah rumah pun tak tahu macam mana. Kan? Ui, parah kan? Makin kita mereka makin dahsyat kan? Nampak? Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin kurang. Macam mana tu? Dulu juga anak kaya tengok Aziz Sattar kan, dia tunjuk masa dia dapat duit, dia training macam mana cara nak jalan. Kan? Dia pegang macam malaria dah. Dia kata ni sebab apa? Sebab makin tak tentu arah pula bila ada duit. Dulu time tak ada duit, datang dia ke masjid. Soalnya duit tak sampai ni, sibuk kata. Pahala kan? Makin lama makin teruk pula. Patut makin okey. Makin beli kereta baru, makin beli motor baru, makin tak ke masjid. Right kan? Right right ke sana sekemari, tapi dia singgah masjid kat lah. Cuma bukan masjid ke tempat ni. Mungkin macam tu. Kualiti ilmu semakin tinggi, tapi kualiti emosi semakin rendah. Begitu juga ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Hormat ke orang pun tak ada. Berapa ramai jumpa budak-budak lempak untuk Assalamualaikum pakcik sihat, pakcik pergi masjid tak? Allah Akbar. Bertuah lah jumpa budak macam tu sekarang kan? Tak ada dah. Dulu mungkin jumpa budak macam tu, sekarang tak ada. Adab semakin kurang. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka.
makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok buah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Adab dalam Islam mengajar tentang adab. Sampai Imam Malik kata biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Ilmu sikit bukan makna kata oh macam tu kita tak payahlah berjati tinggi, ilmu sikit pun cukup. Tak, maksud itu kalau tinggi ilmu biarlah sejajar dengan adab sekali. Ni makin tinggi ilmu makin tak hormat ke orang. Dia yang betul. Kan? Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Dia honyak-honyak lah orang. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin kurang. Semakin banyak teman di dunia maya, berobot nak ponohkan friend kat Facebook, tapi teman sejati semakin tak ada. Kan kawan rapat makin lama makin tak ada. Kat Taman Intan tu kawan yang sejati daripada mula-mula buka taman tu, tinggal 2 orang yang hidup lagi. Makin geng-geng buat nasi minyak tu, dah tak ada orang. Semua tak nak pakai dia dah. Semua tempah catering. Dulu-dulu kenduri macam mana? Dulu-dulu kenduri je 2-3 minggu sebelum baik kenduri berkampung dulu. Kan? Kenduri kerja sebelum nikah. Malam sebelum nak akad nikah kenduri lagi. Doa selamat. Tu belum cerita lagi orang kampung bagi-bagi kerja cari buluh. Pasang kemah pakai buluh, mana ada pasang siap jam sekarang. Saya sompek lah, syukur lah sompek rasa zaman duduk kat kursi buluh yang panjang. Elok lah, tak ada bunyi-bunyi oek tak ada. Elok. Sampai kalau tak jambar pun pakai buluh ya. Faham tak jambar? Tak faham tak jambar. Semua nak kena tahu orang tu kan. Dulan macam tu kan. Jambar dah tahu dah sistem kan. Bila nak habis imam walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dia bagi signal dulang mula sampai, bukan dulang dulu. Apa maksud tu? Hai, betul. Pinggan mangkuk, basuh tangan, baru sampai dulang. Oh, macam tu lah. Ada strategi budak sekarang mana ada. Kan? Bezo. Kan bezo. Minuman semakin banyak jenis. Banyak jenis. Laici campur kang, laici kang. Kan? Tembikai campur laici. Tembilai nama. Tak pun tembici tu kan. Kan? Extra jos, kan? Air semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Ya, sampai berboli lah kat Singapura air. Contoh lah kan. Wahal dia negara lagi kecil. Negara lagi kecil, dia beli kat kita main tu lah, kita beli kat dia. Pahala. Kan? Boleh tak boleh? Pakai jam tangan mahal, tapi makin tak tepat waktu. Lepas tu marah. Kocik dah masjid ni. Dah duduk kat luar tengok Samsul debat. Siapa suruh ambil? Bos satu ngau tak nampak. Kan? Pasanglah skrin layar kan. Sampai tau. Datang awal. Kan? Datang awal. Sebab saya dah kena datang awal tadi. Sebab saya difahamkan masjid ni memang tiap-tiap malam macam ni. Kalau malam ni tak ada terang. Ilmu semakin tersebar, tapi sikap beradat semakin lenyap. Belajar semakin mudah. Semakin mudah belajar. Google ada, YouTube ada. Belajar semakin mudah. Guru semakin tidak dihargai. Kondem sanun. Baru belajar sikit, orang ni bangang. Orang ni tak betul. Orang ni tak betul. Orang ni salah. Buat perbandingan. Orang ni tak betul. Tahlil semua neraka. Uish. Kan? Berguru dengan siapa? Berialah berhujah. Tang kitab tu pun ambil kat Google. Kitab ni, menurut kitab ni.
Ramai orang macam tu. Saya tak pandai tau kan? Saya tak pandai kan? Jadi ramai orang macam tu. Berguru sebab apa? Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Orang dulu-dulu nak berguru, ajar ngaji, jumpa imam. Assalamualaikum Tuan Imam, saya ada hajat mana ni? Pahala tu, minta tolong ajar anak saya mengaji Tuan Imam. Saya bukan apa, dah ramai anak murid saya, takut tak terajar ke? Tolonglah Imam, seorang kali anak saya hajat betul ni. Bosalah keinginan hati saya ni. Yalah, kalau dah berhajat tu terapik kat senang gambar tu, nak kata tak pun payah juga. Tak apalah, setimur lah. Ni rotan ni, sabar lah kalau baik bagai. Jangan mati sudah. Dulu, sekarang kat taman ni tak ada Kau ambil duit RM50, kau pergi mengaji, pergi belajar ngaji. Kau tunjuk ke ustaz tu, dia ajar lah kau. Jumpa pun tidak guru tu. Bila nak jemput budak tu sampai depan rumah guru tu, tin 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 tin, hago tengah pergi. Cepet abang kau dah sampai. Adab tak ada. Begitu juga teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Jadi macam mana kita nak khabarkan kita ini sudah merdeka? Makin kita kata merdeka, makin masalah banyak berlaku. Tapi memanglah hidup kita ni macam tu lah. Cantik dipandang, bulan mengambang. Bulan mengambang, torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Konolah hadap. Ya? Orang gila tu je tak ada ujian, tapi dia tu yang gila tu ujian ke orang lain. Malah hidup kita ni memang dia orang gila, dia jalan, dia tak bersalah, dia tak apa baju. Sampai depan kita orang perempuan kan, orang perempuan tengah sana balik masjid, dia berdiri depan kita jalan, pap dalam deh seluar. Haru-haru perempuan, pola-pola telanjang sedia kan. Tapi kat dia tak ada bersalah tak. Sebagai manusia memang ada ujian. Cuma hadapi ujian. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Itu dia. Bila hadap masalah tu, biarlah ikut cara Islam. Hidup nak selamat dalam dunia, pertama kena ada apa? Pertama kena ada sabar. Betul, kena sabar banyak-banyak. Kalau tak sabar, payah kan? Payah hidup kita ni, tak sabar payah. Sekarang TV bukan macam marin. Dulu TV 1, TV 2. Dulu mana ada remote pun tak ada. Kita jadi remote. Saya ingat saya jadi remote mungkin. Abah saya buat satu je. Kita pandang dah settle tu. Jangan beranjak daripada TV tu. Dua. 3. Masalah 1 sampai nombor 9 tu semua 1212. Bukan ada channel lain dulu kan. Paling tak boleh lupa ni badminton, Ardi Wiranata lawan Foucault Kyo. Dia usul saya pegang aerial kat luar tu, pusing kan sampai torang. Kanan lagi hadah, pegang tu tak tahan. Dia sadap je orang dalam ni. Kan dulu. Sekarang kan ada letak piring tu, letak ada satu piring tu torang TV tu piring tu bumbung. Kita tak boleh sebut jenama tu sebab dia tak tajuk macam kita orang tu. Sebut piring dia. Ya. Kan? Bayangkan tak macam dulu lah. Dulu kurang cabaran kan. Dulu nak tengok TV pukul 5. Nak tengok TV pukul 5 baru mula. Kalau buka pukul 3 nampak jam je. Pukul 3. Kan? Sekarang 24 jam TV je. Tu sekarang. Kalau kita fikir-fikir balik kan, itu sebab cabaran dulu berbeza dengan sekarang. Dulu nak berlakon kena buat screen test. 3, 2, 1, action.
Kan cuba. Sekarang tak payah, masing-masing dah ada TV sendiri, nama dia IGTV. Ada budak sekolah tu sikat rambut buat live. Rambut tu tengok. Oh, kita belum sedia lagi. Kita mana ada boyfriend, kita tak suka lah. Terima kasih doakan kita. Yang saya pula tengah tengok live. Siapa live malam ni? Pak Ustaz Jafri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama lah kita ni Pak. Tekan Datuk Kazim tengah menyanyi ni. Tekan, hui Abdullah Khairi lah menjoget dia. Mak surau tengah mengaji dia. Okey. Tekan mana. Yang live tu tekan, nampak live tekan bab Samsul Debat join. Samsul Debat tengok kita. Wah, mana pula nak pula. Sekarang bangga betul. Ya, hebat kan. Zaman semakin canggih kan. Tu sebab tak rapik nak gambar kan. Jadi kita ni kena pandai. Kena pandai untuk membawa diri kita, jaga maruah diri kita. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Kalau mati kena baham harimau steady lah kan? Kalau gigit anjing lupu mati pun kan? Maksud itu bermaruah. Sesuaikan diri kita dengan keadaan sejajar dengan syariat. Nampak tak? Sesuaikan diri kita sejajar dengan syariat. Di kandang kambing kita mengambil, di kandang rimau kita mengucap. Dan pek ngaum dah. Kau badai ikut syariat ke apa? Ingat kau ngaum rimau tu tak kena kau siapa? Memang hilang lah kepala kau kan? Confident dia ngaum mungkin dengan kambing ni boleh lah kau bebek kan? Sesuaikan diri ikut syariat. Itu sebab dikatakan kita kena takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski diuji dengan apa? Diuji dengan perempuan. Persatuan Pelacur Sedunia berbincang pada ketika itu. Tak ada nama Persatuan Pelacur Sedunia, tapi pelacur-pelacur tu bincang. Dia kata gila betul Abu Bakar tu, tak ada siapa boleh goda dia. Aku tak percaya dengan Abu Bakar Al-Miski tu tak boleh digoda. Maka ketua pelacur tu yang paling lawas kata, tengok aku goda dia. So ketua pelacur tu pun poilah. Dia tutup pintu nak dipolok Abu Bakar dan tidur. Kau nak polok aku kan sekejap, bagi aku bersiap dulu. Aku masuk bilik air kejap. Dia kata, tak ada lah payah awak dah. Okey, aku tunggu. Dia masuk dalam bilik air, dia ambil segala najis tu. Dia lumur kat badan tu. Sapu habis kau buka. Sekarang kau polok aku, lari pelacur. Semenjak pada itulah dia digelar Abu Bakar Al-Miski, iaitu Abu Bakar yang berbau haruman kasturi. Al-Miski itu bau haruman kasturi. Badan dia otomatik Allah kurniakan, anugerahkan padanya berbau haruman kasturi, disebabkan dia sanggup membusukkan diri dengan najis daripada membenarkan perempuan itu memeluk diri dia. Cuba kalau kita seorang perempuan tu nak peluk kita, dia tak adalah lawa benar, tapi yang lala maya karin ni tu lah kan. Dia nak peluk kita, dia tutup pintu nak dia sabu nak peluk kita, agak apa jawapan kita. So cerita sikit, ketika pegawai pejabat agama mengambil keterangan, saya keliru. Dia yang nak peluk saya, bukan saya nak peluk dia. Saya tak dah lah. Agak lah kan, agak lah. Itu sebabnya kita kena jaga sejajar dengan syariat Islam. Kita yakin pertama kena sabar, kedua kita kena belajar syukur dengan apa yang ada, ketiga kita kena tawakal, keempat kita kena redha dengan ujian Allah bagi, dan yang kelimanya kita kena ikhlas. Baik satu perkara, barang siapa yang berbuat sesuatu kerana mengharapkan pengiktirafan manusia, percaya cakap saya, dia akan kecewa.
Tapi barang siapa yang buat ikhlas kerana Allah, ya Allah, apa kau bagi aku terima, hidup dia senang, lapang dada, salamatus sadri, berlapang dada. Maka standard yang pertama kita nak tengok apa ujian pada apa? Ujian yang pertama adalah ujian pada lisan kita, lidah kita, bicara kita, kata-kata kita. Kita tulis tentang seorang pemimpin, boom, kita balun daripada kepala sampai ke kaki, mak ayah semua habis di punggah. Tak kira lah siapa, tuan-tuan. Letaklah senarai, tak kisah pemimpin, saya tak sebut parti mana, tuan letak muka itu, tak payah tulis apa-apa, letak muka post dalam Facebook dan Instagram, tuan-tuan tengok orang kutuk, kepala hayah semua keluar, tuntang dan bagi tak berguna, mati lagi baik, semualah macam-macam orang maki. Yang maki itu semua Melayu beragama Islam. Tuan-tuan, saya bagi tahu satu je. Contohlah, saya mau cakap dengan imam lah, tuan pengusi, tuan imam, saya balon-balon imam, tapi imam kona saya kona dia, saya boleh jumpa dia, imam, tak maaf banyak aku saya salah silap. Dia pun, yolah sama lah kita. Orang yang kita balon dalam Facebook, masa bila jumpa? Masa bila minta maaf? Yang kita kutuk tu bukan binatang, manusia. Tuan-tuan ingat dia tak boleh tuntut akhirat nasab? Tuntut, tuan-tuan. Tu sebab jangan mandai-mandai ambil alih kerja Allah Ta'ala. Orang tak bagi sedekah, tu tak ikhlas tu. Nak tunjuk tu duit dia banyak, nampak? Mana kau tahu? Kau tahu kau dalam hati apa? Yelah, tak payahlah ambil gambar, nampak nak menunjuk ke? Tak, memang dia nak tunjuk. Sebab apa? Dalam hati dia, sebab duit tu duit orang, dia kena tunjukkan, dia kena bagi. Contoh, kan? Kena faham. Macam YB kawasan lah, menyumbangkan sumbangan pada surau, bukti sumbangan tu sampai, bukan nak tunjuk dan dah bagi. Tak. Dia kutuk pemimpin-pemimpin tertentu. Lepas tu imam dengan penuh sangka baik tulis, cubalah tulis dengan bahasa yang baik. Imam komen bawah, bukankah bahasa melambangkan bangsa? Nabi tak ajar begini, kan? Sekali dia komen bawah tu, kau pun sama lah, langsung tu imam lah kono sampai bawah. Itulah yang menyedihkan pada hari ini, ya? Tu sebab saya kata tadi, pertama ni, apa yang kita cakap tu penting. Banyak cakap, banyak salah, banyak dosa, kan? Tu sebabnya kalau kita tengok ada orang ke masjid, dia macam ni, bangang yang muka ni, rupa dalam account media sosial tutang apa mana manusia tak dibalun. Ada tak orang macam tu? Macam tu saya tak cakap, Ustaz, saya tulis. Sesungguhnya apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap, ya? Pada seseorang manusia yang baru dilahirkan, lidah adalah anggota yang paling lewat sekali berfungsi. Dia nak bercakap, dia nak bergerak, lembek berbanding anggota-anggota lain. Tapi apabila berlaku kematian, lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur. Amanah yang borek dekat lidah. Jadi lidah ni buat apa? Banyakkan berzikir, banyakkan ingat Allah, banyakkan sebut benda-benda baik. Contoh yang dah dengar ceramah malam ni, malam besok dekat rumah, malam ni semua jangan keluar, malam ni ada kuliah agama di rumah kita. Anak lah tanya, siapa yang akan menyampaikan ceramah tu? Tak lain tak bukan Sahibul Fadilah, abah kau. Apa kau ingat abah kau tak boleh ceramah, tapi setakat ceramah tu anak-anak abah lah ke rumah ni. Abah pun share. Abah dah buat catatan semalam, kan? Jangan kita ni jaga elok, type, masukkan maklumat yang baik-baik je dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp, kongsi yang baik-baik. Yang kedua, mata, jaga mata kita. Mata jangan memandang kepada yang tidak baik.
Pandang yang baik-baik. Memang kita merdeka, tapi mata kena kawal. Apa yang kita boleh tengok? Dokumen sulit dan rahsia tak boleh tengok. Contohlah kan, kalau yang kojol yang bukan bidang tanggungjawab kita, jangan kita buka file tu. Tak ada konon-konon, tak amanah gitu, berdosa gitu. The do and the don'ts. Mata pandang apa dapat pahala? Yang pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada, Ustaz, ziarah kubur dia. Kubur jauh, Ustaz, doakanlah untuk dia. Macam tu. Abah dah lama tak ada, Ustaz, belanja sedekah pada kawan-kawan dia yang masih hidup. Niatkan untuk arwah. Itu Nabi ajar. Berbuat baik kepada sahabat-sahabat mereka. Nabi kata. Yang kedua, pandang apa? Pandang suami dapat pahala, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, suami dan isteri sendiri. Pandang bini orang apa? Pandang suami dan isteri sendiri. Tu sebab suami tengah duduk kat sofa macam ni, pandang bini lepek kain. Allah dan tengok bini rambut kombang. Kalau pergi dengan ceramah tu kan main ni baju siap tolokong pilih je ni apa tu kan. Tapi kat rumah lah. Tapi pandangnya tu pahala. Lepas tu bini pula lepas tengah lipet kain nampak laki terlelap kat sofa tu. Mengangur tu. Ya Allah. Seburuk-buruk makhluk dosa. Pandang tu pandang kalau Malaysia nak tidak. Bang, abang ponek tu masuk dalam belakang, saya masuk lah, masuk. Macam tu. Pandang suami, pandang isteri, dapat pahala. Yang ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah, dapat pahala. Ni hebat benar lah ni, orang dah start pergi umrah dah ni kan. Pergi umrah, ada yang dah pergi umrah, pergilah. Pandang Kaabah dapat pahala, apatah lagi pergi sana tu sebab orang tua-tua dulu dia boleh frame gambar Kaabah tu. Dia lokek kat dinding kan, gantung kat dinding, dia tengok pahala tu. Sekarang lagi senang buka TV boleh tengok live kan. Ramai orang kat situ lah mak terjatuh dulu tu, dia tunjuk ke pandangan. Tu yang ada orang pergi dengan saya tu. Banyak dosa saya, Ustaz. Banyak dosa saya. Sampai ke hotel dia terhibui ya. Betul datang. Kita banyak dosa saya. Pokoknya cik, saya tak nampak Kaabah, Ustaz. Sabar makcik, ni Madinah ni. Lagi 4 hari baru pergi Mekah, tengok lah ya. Ni belum ni dah. Oh salah tompek kau, salah. Kayak banyak dah baru berkelintau dia mencari Kaabah, kau tak jumpa. Jangan pandai-pandai sendiri. Ya. Tengok Kaabah dapat pahala, petang lagi beribadah di sana. Sekarang ni alhamdulillah yang pengadang kat keliling Kaabah tu dia dah cabut dah. Dah boleh dah tawaf macam biasa. Ya. Saya insya-Allah akan pergi lagi pada bulan 12 lah. Ni bukan promote lah, lebih kurang. Semua nak pergilah. Pergilah kan, tak kisahlah. Cuma sekarang rate yang diletakkan oleh Kementerian Pelancongan adalah paling rendah adalah 6990. Maknanya 7,000 dan ke atas okey, bawah tu jangan tuan-tuan. Bayar ya. Hati-hati, jangan kalau tipu ni. Ni zaman-zaman sekarang orang sanggup menipu umrah ni. Umrah haji ni kan. Hati-hati. Hari tu yang badal haji tu berapa ramai kena tipu. Tuan-tuan dapat sijil, tuan-tuan ingat dah dapat badal haji tu. Dapat kan? Hari tu yang nak masuk pun bayang. Orang Arab sendiri kena bayar 2 rial, 2,000 rial. Kita kena tambah lagi 10,000. Bayangkan 10,000. Macam mana 1,500, 1,700 dapat buat badal haji itu. Ya, hati-hatilah, hati-hati ya. Orang Arab sendiri pun kena bayar 2,000 rial nak masuk. Nak buat haji itu. Kan? Hati-hati. Pandang Kaabah. Yang keempat pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran pahala. Pandang dan baca lagi besar pahala. Pandang, baca, faham lagi besar pahala.
Pandang, baca, faham, hafal lagi bahasa pahala. Pandang, baca, hafal, faham dan buat apa yang Allah Ta'ala suruh lagi bahasa pahala. Okey, tu pandangan mata. Jangan pandang benda-benda yang tak elok. Nak pula handphone kan? Handphone tengok kiri kanan tak ada orang. Tak apa keranjut. Langsung korek. Allah, mati. Yang kat telefon play. Nak azan tu tak? Sambung kan? Ya, ni suruh ambil aku boleh. Apa saya cubalah ya. Mudah-mudahan orang berjaya kau. Kan? Jadi mana kata kalau kita tengok dalam bab ni apa yang Allah ajar kita ni dalam bab mata ni, dalam bab mata kan? Pandanglah yang baik-baik, jangan pandang yang tak elok. Pandang je. Ternampak satu image terperanjat video langsung korek Allah, bab tumbang, video play lagi. Anak-anak, bah kenapa bah kenapa bah, tengok video bah, tengok. Tu dah mata kan? Mata. Kemudian jaga apa? Jaga hati. Hati ni kena elok-elok. Hati ni kau hendakkan kepada agama. Jangan diikutkan hati tu, jangan ikut nafsu. Cari menantu nak cari macam mana? Dan macam mana mula kau cakap lah, dan nak yang kaya, terjamin hidup anak dan dapat kaya, makbul, hari-hari dipijak, dia lapuk anak kita. Kaya dah, tapi adab tak ada, tak jaga anak kita. Berapa ramai orang lepas akad nikah anak itu, lepas akad nikah, aku terima nikah ni sah dah, baca taklid semua. Berapa ramai yang buat satu majlis macam satu secara simple, mak dengan anak itu, mak dengan ayah menghadap menantu dengan anak itu. Abah, saya mohon izin untuk menjaga anak abah mulai hari ni, bah. Jangan abah pula cakap, yalah, abah sarahkan kat kau mulai hari ni. Jagalah anak abah elok, yang ni. Jagalah anak abah elok. Abah tak pernah pukul dia. Janganlah kau pukul-pukul dia pula. Kau ajarlah dia elok. Dan kalau dia nak balik jumpa abah dengan mak dia, janganlah kau larang. Ya bah. Masa tu cakap. Penyerahan nota tugas. Contoh kan? Dan nak cari yang kaya tak kira dah. Tak mahu nak dia besok-besok. Mak. Tengok kawan tu datang, kau jual apa? Gaji kau berapa? Macam mana pangkat kau, macam mana nak jaga anak dan? Tak ada lah dah. Mak, hati-hati kan dalam memilih. Kereta besar, sewa. Kereta besar, umat turun pakai kot hitam, tali leher besar sejadah. Ini sahabat tu. Tapi nilailah di sini, biar aja dari segi lijamaliha, kecantikan dia, keturunan dia, harta dia dan agama dia. Kalau tak ada semua pun paling tidak tengok agama. Selamatlah hidup dunia akhirat. Datang 3 budak nak ke anak itu, semua nak. Dia tahu abah itu tak kisah dah. Ramailah pula yang nak ke anak itu, 3 datang lah. Tak kisahlah, pakcik pilihlah siapa sesuai antara kami. Siapa nama kau? Nama saya Ahmad Duha, pakcik. Kau baca surah Duha. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai habis.
Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas pakcik. Kamu baca surah An-Nas. Senyum lah budak tu, pendek surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Budak yang ketiga tu dah berpalu. Nama Yasin. Wah, parah aku ni. Apa pula akal ni kan. Habis yang kedua, bagus. Kamu nama siapa? Pakcik tu orang cakap ya pakcik, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allahu Ahad. Lagi panjang lah nama golak pada nama tu. Tu golak pakcik tu. Kau ni gagak lah. Tak ada lah pakcik nak suka baca Yasin. Tak apalah, kau baca Fatihah. Pakcik nak dengar bacaan. Haru budak tu. Boleh nama Yasin panggil Qul Allahu Ahad. Nama macam mana? Dia nak nyebut Al-Ikhlas tak pandai lah tu. Allahu Ahad kan. Ya. Dari segi agama tu tengok. Dalam hati ni kena buang. Buang perasaan apa? Pertama, buang tamak. Jangan ambil hak orang. Jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Faham? Membuat. Faham tadi? Tak faham dengan tak setuju beza. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tak. Saya cuba itu kau lapar tak lapar. Tak, maksud dia macam contoh kan, kita habis kan sampai sembahyang kan, ada bungkusan-bungkusan malam ni ramai ni. Malam ni ramai. Ya. Jadi ramai kan, takut makanan tak cukup. Jadi kongsilah, ataupun tak apalah kau ambil lah, saya tak nak, saya dapat dengan camah malam ni, alhamdulillah dah. Ataupun apa kata kita menyumbang, bersedekah, hati tu nak menyumbang kan. Jumpa imam-imam, saya ingat saya nak sedekah lah untuk program malam ni. Malam ni bajet berapa orang datang agak berapa bajet malam ni datang? Ha? 500 lain kali lah mam, tak jadi dah. Tak jadi. Duduk kan 500 tak jadi dah. Tu salah hati ni. Hati tu nak menyumbang lah, janganlah dibatalkan. Sikit baik carut sikit kan. 500 imam ni tak apa, saya bagi tembikai sebiji, potong 500. Nipih tembikai tu kan. Sumbang lah kan. Sumbang. Tak boleh bagi tu, bagi duit. Pandailah imam ni kan. Jadi makna kata itu dari segi hati kita tu jangan tamak-tamak. Bayangkan Nabi kata barang siapa yang tamak mengambil hak orang lain, Allah akan sempitkan lubang kubur dia sehingga berselisih tulang rusuk dia, tak berbaloi. Orang dulu-dulu kadang-kadang kan dah buat persempadanan tanah. Apa dia, lot lidi kan, dia dah bagi-bagi adik-beradik dia kan, tengah-tengah malam diupah orang tu alih kan batu sepadan tu, biar ada lebar sikit pada orang, tak berbaloi, berdosa kan? Dah diukur oleh elok, kita potong hanjak biar tanah kita basah. Untuk apa? Untuk apa kan? Yalah, jangan tamak. Yang kedua, jangan sombong. Sombong ni perangai siapa? Budak ni pun pandai. Syaitan, perangai iblis yang tidak mahu tunduk kepada Nabi Adam. Sebab dia sangat bangga kan, sangat, dalam istilah Negeri Sembilan tu, jobo. Dengan dia tu diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Kenapa pula aku harus sujud kepada dia? Malaikat lain semua ikut, dia tak nak. Tak pek lah. Sampailah ketika zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa boleh berbicara terus kepada Allah SWT. Pada ketika itulah Iblis memberitahu kepada Musa, wahai Musa, kau beritahulah kepada Allah, aku nak taubat. Takkan Allah tak boleh terima? Maka Nabi Musa sampaikan. Iblis dia beritahu aku dia nak taubat ya Allah, kau suruh dia buat dia. Maka dia ajaklah Iblis pergi ke kubur Adam. Buat apa?
Kau pergi ke kubur Nabi Adam ni, kau sujud ke oh tak payah dah, tetap tak nak. Tu dia sombong, melanggar. Kita nak sombong dengan apa? Sombong dengan jawatan, sampai masuk tukar kan? Ketua kampung berapa kali tukar lah. Pengarah sampai masuk bertukar. Saya sendiri dulu bergelar pengarah undang-undang, sampai masuk tukar walaik. Bertukar. Jawatan ni hanya pinjam-pinjaman, sampai masuk tukar kan? Nak sombong dengan apa? Dengan harta dunia, sampai masuk tak ada hebat apa harta dunia tu. Dulu lalu K-Production tu, besar rumah banglo tu kan, dan dapat duit, ada duit dia dapat rumah banglo macam tu dulu. Sekarang dah jadi rumah tinggal, berlambak taman-taman, termasuk Taman Intan, rumah besar-besar, lot fasa mewah. Ada taman perumahan kat Seremban tu pun pakai presin yang parah, presin 1 gitu. Dia perasan di Putrajaya. Tak, tapi nak tunjuk banyak taman-taman baru kan? Banyak taman baru. Makin lama makin dah tak relevan dah. Yang ni ada tak lawa, ada buku. Tu lagi lawa, tu lagi lawa, tu lagi lawa. Dunia nak sombong kenapa? Penyanyi tu bila menyanyi sedap suara kan. Dulu penyanyi dulu masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri, bukan lagu orang. Napih dah tak sampai dah, dia tak boleh nyanyi lagu dia sendiri. Allah bagi tahu sampai masuk kan. Apa lagi? Bangga dengan duit sampai masuk habis. Bangga dengan kedudukan habis. Bini, bangga dengan bini dan tu paling pandai masak. Kalau siapa lawan dia, dan tak main lah makan kek kedai. Besok tu sama dengan kita makan kek kedai. Apa hal kau? Oh, rumah dia dah tak ada. Ya? Kau belagak mana gitu? Suami dan bagi dan belanja 3,000 sebulan. Kau ada? Esok tu laki mati tercakit sudu. Hilang 3,000 sebulan. Bodoh yang kita sombong dengan bodoh yang tak ada apa-apa. Kadang-kadang belagak dengan bodoh yang tak apa-apa tak. Jangan usik kau biar ni. Kau tahu ni nama-nama ni daripada Mekah tu. Cik dia cakap, jangan kau usik ni. Anak dan boli kat Mekah ni. Jangan. Alah bagilah tengok je mah. Tengok je tau. Jangan pakai lah. Tengok je. Tengok made in Taiwan. Bodoh kan. Bodoh kan. Itulah dia keadaan dia. Sombong, jangan sombong. Kadang sombong tu masuk dalam masjid dia boleh sombong. Dia masuk dalam masjid, tak ada orang. Dah 3 hari turut dan paling awal datang masjid. Macam dalam hati ujub. Tu kategori sombong, ujub dalam hati. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor dengar bunyi sliding door, ada orang masuk. Tap. Langsung berbunyi je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar orang dengar dia baca. Riak. Kan? Macam azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula. Sodan dalam hati kan. Ujub lah tu. Kan? Iya. Betul sajalah dia tekan-tekan lagi suara je kan. Nak tunjuk ke orang. Dan takbur bila apa? Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid hari-hari ni? Kau lah. Ya kau. Lah tak sangka pula mengadu takbur nama. Ujub riak takbur panjang lagi huraian ni, tapi tak sampai saya nak torang malam ni. Maknanya kono panggil lagi. Tajuk sombong. Tajuk sombong macam tu saja yang beritahu. Jadi makna kata kita kena ubah. Kadang-kadang sombong kepada tak ada apa-apa, dengan cawan sombong. Mahal beli ni. Ya. Tapi cawannya ni jangan bagi ke suami. Suami kalau nak bagi biar ada alas, ada tapak. Nampak tak? Sebab itu adab. Abang jemput minum bang. Jadi bila suami dapat tu dia pegang tapak tu. Terima kasihlah banyak.
Pap, dia minum kan. Pap, ada tapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sadap betul air yang awak buat ni. Allah. Ya. Jangan beli cawan yang, jangan bagi suami tu cawan yang tak bertapak macam ni. Ambil lah. Macam kelab malam lah. Kan? Kena bagi elok ikut adab. Orang tua-tua dulu kalau bagi cawan, kalau tak ada alih macam mana? Dia baik, tumpah-tumpah. Macam miskin mana? Maksud orang tua-tua dulu miskin tu. Miskin adab. Itu dia. Jadi, jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Jangan dengki dengan orang. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tauk kat Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Nabi kata hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Sebab orang dengki sampai satu tahap sanggup buat macam-macam. Tengok apa yang berlaku kat Datuk Kazim. Apa hal? Nama kau Kazim kau? Oh ya. Mudah-mudahan ni ya. Saya jumpa dengan Datuk Kazim masa saya forum dengan dia. Bayangkan, Allah Akbar, saya kata, Tok macam mana Tok okey dah kau Tok? Baru je 2 minggu 3 minggu lepas saya forum dengan dia kat Ipoh, dekat tempat apa ni, dekat pondok dia tu kan. Saya kata, Tok macam mana tangan dia ni kono-kola ni macam kesan kelar. Saya kata baru kono ni bila dapat ni Tok. Semalam dia kata, masa lepas asar saya mandi. Waktu mandi kono. Yang sebelah sini dah jadi parut dah. Sebelah sini baru jadi dia. Begitu muka ustaz dah okey belum? Ada sikit lah. Kalau nak keluar TV tu pasal touch up. Kalau keluar je iklan kat TV tu Ustaz Kazim kan keluar, lagi teruk orang tu hantar. Tak apa bangsa pun tak tahulah. Manusia ni kan. Tak tahu dongki tak baby. Dia ni saya beritahu semua orang tengok tanda dongki dah ada dalam hati kita adalah apabila saudara sahabat kita dapat kebaikan kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Contoh, dengar-dengar haji apa tu dapat pergi umrah, dia nak pergi umrah minggu depan, biarlah, dia tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar-dengar dia naik pangkat, biarlah, dengki dah ada. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya, dengki dah ada. Dengar-dengar anak SPM dapat semua A, biarlah, dengki dah ada. Sebab dia tak rasa apa. Kalau dia kata dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat oleh bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu, confirm dengki. Anak SPM dapat semua A, macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Habis macam mana kan? Standard dia, bila sahabat-sahabat dapat kegembiraan, kita kena gembira sama. Dengar haji apa dapat, dia pergi umrah minggu depan, ya kok, nak jumpa dia lah, tak tolong tak doakan untuk Dana, doa biar Dana boleh pergi. Dia pun gembira sama, excited. Dengar dia naik pangkat, ya kok, senang minta tolong dengan dia. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya kok, dia tu rajin numpang dengan orang. So dapat tengok naik kereta dengan dia, boleh pergi kuliah sesama, tak misi minyak baik-baik tidur. Dengar-dengar anak dapat SPM semua A, ada juga budak-budak pandai kat karya kita, alhamdulillah, senang macam tu. Dengar-dengar abang haji yang umur 85 tu dia kahwin, biarlah dia kahwin. Kau tak ada ngambil cerita ni, kenapa? Bini 25 bosan kan kau.
Dia umur 85, bini 25. Apa masalah kau? Cubalah cakap, alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Dia pun dah lama hidup seorang. Ini tak kena orang perempuan tu dah, okay? Mulut malam pertama mati tu. Kau lah menantuan. Ayo, sah betul. Kamu doki-doki dengan orang. Kau tak payah hati benar lah tanya perempuan. Apa dia kau marah Abang Haji? Jangan ngumpet. Tanya perempuan tu tu. Nak tanya. Apa kau marah dengan Abang Haji tu? Macam mana nak cakap budak-budak. Dia penyayang. Ambil orang tua tu penyayang. Penyayang, pandai bergurau. Dia sabar. Setiap kali saya marah, tak pernah balik. Dia ada bakar, tak terang. Tak balik apa. Contohlah bukan orang sini lah, orang tempat lain. Orang sini Allah. Ya. Jaga hati ni. Jangan dongki-dongki dengan orang. Syukur orang lain dapat kegembiraan, kita gembira. Tu yang terbaik. Kan? Standard persaudaraan dalam Islam tu lah. Ya. Kena gembira dengan kegembiraan saudara kita. Seterusnya, selepas hati jaga apa? Jaga paut. Apa maksud jaga paut? Jaga paut ini bukanlah bermakna kita nak mengelakkan boroi slim ke apa, tak. Tapi jaga paut ini pastikan paut kita tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam paut kita. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Mesti nak lembah yang ketiga. Lembah tu bukan guni, bukan buntil, bukan kontena, lembah. Manusia, anak-anak Adam ni diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi ajar juga. Nabi kata, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Alhamdulillah, itulah bini Dan, cukuplah. Yang seorang mak, itulah bini-bini Dan, cukuplah. Yang seorang tu, itulah dia bini-bini Dan, dah lah tu. Belajar bersyukur. Tak, kalau dah ada macam tu lah kan. Betul tak perempuan? Dah ada. Nak marah apa? Betul tak? Ya. Orang lelaki ni dia macam tu. Ya. Kita jangan bengih-bengih. Tak, orang perempuan senang masuk syurga. Betul ni cerita ni. Nabi kata jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga empek-empek ni, Nabi kata masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Boleh pilih pintu lagi. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untuk semua kau masuk yang cakap lah. Iya, kita banyak soalan kau nak jawab. Orang perempuan tak banyak nak jawab. Kalau suami nak tu, setuju je. Nak suami nak, abang nak apa bang? Abang nak air ni, kena TO. Boleh. Siap. Patut disyukur. Kan? Orang perempuan layan suami melahirkan anak, syukur lah. Layan suami tu, jangan tunggu suami minta. Kita minta dulu. Malam ni on tak? Cakap dengan suami tu. Biar dia terperanjat pula. Kau golak apa? Faham tak? Oi, kacau dah dia. Kan? Ya, maknanya layan kehendak suami tu. Kehendak suami bukan apa, menurut kajian antara suami dengan isteri di Malaysia, suami mati dulu. Ya. Jadi jangan kita buat mati malam ni menyosah gitu. Betul. Layan elok. Kau hendak ada tu ikut dia. Abang nak makan apa?
Teragak nak makan gulai landak. Kalau tahu landak minta cuba elok sikit. Tak salah apa-apa lah, tadi kau yang tanya, kata kan. Saya ceramah dekat Pawai, pusat aktiviti warga emas di Jempol, dekat Teratak Sabah masa tu lebih program. Saya masuk dalam dewan dan tengok semua perempuan lah. Laki tak ada kau, saya tanya. Laki tak ada kau, menyahut makcik tu. Laki dia habis mati lah, kata. 5 minit sebelum tidak terolak berair betul tak lah. Menyahut makcik tu. Laki habis mati lah, kata. Ayo sah betul. Gali beti saya. Ya, orang lelaki lah. Betul tu sebab persatuan ibu tunggal banyak betul. Ya. Tu sebab apa yang lelaki nak tu. Setuju. Tak lama. Layan lah. Abang-abang terang. Kan bini ni garang. Malam tu dia pergi ngaji kat masjid. Imam ajakkan malam ni tergaji ya. Lepas maghrib ngaji. Lepas isyak kan kita ngaji lagi. Lepas tu balik ya. Ayolah mam. Balik kena sound. Di mana? Pambek beli. Umat garang kau. Pambek beli. Di mana? Abang tadi mengaji. Imam ajak ngaji. Ya kau ngaji. Baca pun terabur. Lama mulut kau. Kau janganlah cakap macam tu. Abang ya ngaji. Tetap kau ada kopi. Kau ni mulut kau ni kan. Asah betul lah. Hibur hati suami. Esok tu pergi masjid, imam tanya, malam ni ngaji lagi tak? Tak payah bang. Tak payah. Tunggulah 2-3 minggu tu kalau dah rodo-rodo sikit berilah. Rumah sebangi. Baliklah saya. Malam ni tak payah. Malam tu lepas bagi salam maghrib tu balik. Tak sampai tunggu doa balik. Sampai rumah bini tanya, sampai balik ni tak semayang kau? La ilah. Tu tak semayang pula cakap ya. Orang lelaki ni saya ajar. Lepas ni balik rumah, kalau bini togu, awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Tapi mana tu? Awal lagi dia keluar balik. Sonyak lah lepas ni. Sonyak ni tak nak cakap kan bang, keluar balik kan, kata kan. Tak ada lah ya. Jangan garang dengan suami. Kadang suami abang nak apa? Nak air. Pergi kat kolah tu. Abang nak minum, bukan nak mandi dah. Kau main garang. Ada orang tu ingat gelumpur tu. Abang teragak. Nak apa? Nak apa? Bubur. Pergi balik kat bawah lah. Ya Allah kesian. Dia nak yang bini masak. Dia nak bubur nasi. Payah warna kau buat Dia teragak arwah mak yang marin buat bubur nasi tabur ikan bilis goreng tu. Teragak ni. Sedih hibur hati. Turun lift. Beli kat gerai Encik Sonah tu. Beli. Sedih hati. Dalam naik lift tu tak sadar kepala tersapit kat lift. Mati. Yang selamat bubur. Pandai lah nangis. Tak sampai saya masak bubur untuk arwah ni. Bukan tak sampai kau yang tak nak. Yang jadi mangsa imam dengan makmum. 3 malam tahlil bubur hidangan. Mam, malam ni bubur juga macam tu lah. Dia tinggal kat arwah ni tu kan. Suami tu siapkan. Ya, jangan banyak cerita. Suami masuk dalam bilik, berlari masuk dalam bilik. Suami masuk dalam bilik, berlari masuk dalam bilik. Tahu? Jangan cakap kuat-kuat nak. Maksud ni, bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu lah. Ya. Itu jaga. Ya, jaga. Kemudian lepas jaga parut ni maksudnya apa? Parut ni kita jangan benarkan. Jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Ini cari rezeki yang halal. Dan bila sebut pasal rezeki, 3 hakikat rezeki yang kita kena faham. Yang pertama, kita kena faham punca rezeki. Rezeki daripada siapa?
Allah tentukan yang pertama punca rezeki. Allah tentukan punca mungkin daripada duit tanah, mungkin duit gaji, mungkin dia rezeki dia jadi dapat projek, mungkin rezeki dia anak-anak, mungkin anak 10 orang, anak semua dah berkojo, dia pun hantar WhatsApp dalam grup family tu, dimaklumkan hari ini sudah pun masuk 28 Ogos, masih ada anak-anak mak yang belum buat bayaran bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Ketung-ketung ting masuk, baru ingat seorang 500 kali 10 5,000 rezeki. Allah tentukan punca. Kedua, Allah tentukan kadar berapa banyak. Jangan komplain. Tak lama lagi belanjawan. Demi menghargai penjualan awam, dengan ini diumumkan bahawa insentif secara one off akan dibayar kepada penjual awam sebanyak RM500. Apa bandol 500? Allah izin dengan banyak itu. Kan? Tapi pada setengah orang 500 itu besar. Kan? Dan begitu juga yang ketiga, Allah tentukan bila kita dapat rezeki tu. Jadi jangan komplain, lambik bondo. Contoh dapat pergi haji, senarai simpanan, tapi hujung sekali alhamdulillah dapat pergi. Siapa yang daftar haji hari ni baru daftar, insya-Allah boleh pergi haji pada tahun 2137. 150 tahun ni. 3 kali mampu hidup tak boleh. Mampu hidup boleh mampu hidup tak boleh pergi lah. Tapi itu perancangan manusia. Kan? Kadang-kadang disebabkan rayuan, ada kelebihan tertentu, dapat pergi. Jangan kita tak percaya. Daftar tu lah menambahkan niat kita nak pergi, itu penting. Ya. Habis tak pergi, tu pergilah umrah. Apa hukum pergi umrah? Wajib. Siapa kata umrah sunat? Umrah sunat, haji wajib ke? Tak. Umrah tu pun wajib. Tak mampu nak pergi haji, pergi umrah tu. Kan? Nabi sendiri pun baik umrah berapa kali? 3 kali kan? Sekali haji. Baiklah pada yang mampu. Ya. Jadi perut kita jangan benarkan benda-benda haram pun masuk dalam perut kita. Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Tak usah. Ya. Kemudian seterusnya jaga apa? Jaga tangan kita. Tangan kita banyakkanlah buat benda-benda baik. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Tangan tolong orang. Masjid Baik Muhammad, insya-Allah pada 28 hari bulan malam akan ada tazkirah ceramah perdana daripada saudara Syamsul Debat. Dijemput semua untuk hadir gotong royong pada hari Ahad ini, seminggu sebelum lah. Jangan risau, yang datang muka yang sama. Ya, tak apa. Itulah tangan-tangan yang membersihkan tu, insya-Allah pahala. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah, insya-Allah. Kemudian jaga apa? Jaga langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Datang majlis ilmu, baik. Datang kenduri kahwin semalam hari ni, walimatul urus, baik. Setahun ke silaturahim, baik. Dapat tampek, pergi tampek tu nak berbincang mesyuarat tentang membangunkan masyarakat, baik. Datang mesyuarat hati, pahala berlangkah ke tempat yang baik. Pergi disko, tak apa. Melainkan dia pencegah maksiat, dia datang dengan operasi masa tu pejabat agama. Tu baiklah langkah tu. Ya. Pergi disko belum tentu lagi tak baik. Iya betul. Pergi surau, pergi masjid belum tentu lagi baik. Betul. Tapi pergi masjid ada harapan jadi baik. Pergi disko memang tak semestinya tak baik, tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah belum pergi disko. Bonti isyak bonti. Yang anak bohong. Kan? Dan begitu juga yang terakhirnya, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul.
Jaga. Merdeka, tapi jaga ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Nabi sebut akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa? Adakah pada ketika itu orang Islam tak ramai? Bahkan Nabi jawab, bahkan umat Islam begitu ramai sekali jumlahnya, tapi tak ubah ibarat buih di lautan. Lemah, usik meletup, kena angin meletup, kena air meletup, usik batang barai, hambui atau meletup, habis. Bahkan dicabutkan perasaan-perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Kenapa demikian ya Rasulullah? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Kenapa berlaku demikian? Ada dua punca. Pertama, hawa nafsu, dan yang kedua, tidak yakin. Nafsu nak kaya, nafsu nak makan, nafsu nak duit, nafsu nak perempuan, nafsu nak buat benda jahat. Habis caranya apa? Jihad, perjuangan nak melawan nafsu. Tengah pakai baju lalu siap. Pergi mana Abang Haji? Nak pergi masjid. Kau malam ni nak pergi makan sama, pergi masjid lah dia. Tak iyo pula lah. Besok lah pergi masjid. Langsung tak pergi. Nafsu. Abang pergi mana tu bang? Nak pergi masjid. Kau abang nak makan sama malam ni? Bukan lama pun pergi masjid. Pergi bagi salam kan, ada doa-doa kan balik. Sompek lagi. Tak ada orang nak tutup kedai makan tu. Tunggulah abang balik. Jihad. Abah kata nak pergi pasar malam. Yo tak yo lah kan anak lagi kan. Yolah jom pergi pasar malam. Besok lah pergi masjid. Abah kata pergi pasar malam. Kajap pergi masjid. Selagi abah tak datang tak tutup pasar malam tu. Yo ke abah? Yo. Tunggu abah balik. Kejap ni pergilah. Kuatkan nafsu. Yang tak yakin macam mana? Yang tak yakin sebab tak ada ilmu. Betul ke semayang ni boleh murah rezeki? Betul ke semayang ni Allah terima? Betul. Hati ni belajar. Malu bertanya, sosek barik. Sosek jalan tak ada Waze ada, map ada. Sosek barik. Kena belajar. Ya? Cantik toluk, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Dalam mencapai kesempurnaan ibadah, ompek perkara kena ada. Pertama mesti dengan ilmu, kedua mesti ikhlas, ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Yang keempat mesti mulakan dengan niat. Ada ompek-ompek ni sempurna ibadah. Pertama disebut ilmu, bukan ikut-ikut, kena belajar. Itu salah satu bertanggungjawab orang lelaki pada isteri dia. Nafkah batin salah satu selain pada takatir adalah nafkah yang dia mana dia kena didik isterinya dengan ilmu agama. Kalau suami tak boleh didik isteri dengan ilmu agama, jangan halang isteri pergi belajar ilmu agama. Orang lelaki kena faham. Ya, kena belajar. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Belajar. Ya, belajar. Lepas tu ikut pesan guru tu. Jangan buat ni, jangan buat. Buat tu, buat. Yang ni amal, amal. Jangan gitu tak buat, buat. Ya. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putih petua guru. Datang dari padang keladi, singgah sekejap ke Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Ikut. Kalau berburu dia kata. Berburu ke padang datar. Pernah dengar tak betul? Berburu ke padang datar, dapat rusa berbalang kaki. Mana ada orang berburu ke padang gilo. Apa kau buta tak nampak mana ada binatang atas padang? Orang berburu ke mana? Hutan. Berburu ke padang datar, tapi dia sadar pada tidak. Dapat agak rusa, dapat rusa berbalang kaki.
Mana lu gusur bawalan kaki? Itu bukan gusur, itu apa? Belalak. Nak nyodak nanti dapat gusur bawalan kaki. Kalau berguru kepala ngajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Mana kalau tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang, nak kata bunga tak bunga, nak kata batang macam bunga pula ada kalau apa. Jadi tak tentu arah dia macam sajat tu macam tu. Tu bunga tak bunga kan. Ni bukan orang sini dah, orang Australia, orang Thailand tentulah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Secara kesimpulannya, hidup kita ni memang nak merdeka. Tapi penjajahan minda semakin teruk datang dalam masyarakat. Dengan adanya kepesatan teknologi maklumat, dengan media-media sosial yang kian datang menghimpit kita, maka kita perlukan sistem pertahanan kita, iaitu Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah ni adalah panduan kita. Kerana syirik Quran dan Sunnah panduan kita, Nabi Muhammad ikutan kita. Aku buatlah. Nak selamat hidup tu yang saya kata tadi. Itulah dia pegangan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kemerdekaan di dunia dan di akhirat. Di dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kau jaga akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kau jaga dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Tentu-tentu kita nak kau jaga akhirat. Jadi cukuplah setakat itu saya faham signal-signal yang diberikan. Kalau ada bergali-gali sampai duduk sampai blackout tak lampu sebelah sana duduk. Tak usah tahu lama ceramah malam kan. Jadi kalau ikutkan tadi subuh tikus boleh, tapi rasa biarlah lalu sian lah. Kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Maknanya taman intan kan. Maknanya kita walaupun sikit, kita sebar panjangkan, amalkan betul-betul. Ya, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.